Pagi ni tuan-tuan kita masuk ayat 90 hingga 98. Firman Allah, "Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri." قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. Sehinggalah ayat 98, 90 hingga 98. Ayat 90 hingga 98 ni tuan-tuan, Allah nak cerita, ni kisah saja ya. Allah nak cerita kepada kita bagaimana marahnya Nabi Musa kepada Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa nak pergi munajat 1 bulan lebih. Dia serah amanah kepada Nabi Harun alaihi salam. Ukhlufni, dia kata, kamu ganti aku. Ganti aku, ikut cara aku, buat apa yang aku buat. Dan jangan ikut mereka yang orang-orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi. Ini Nabi Musa pesan pada Nabi Harun waktu dia nak pergi munajat. Ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ini pesan Nabi Musa. Kamu ganti aku. Wa aslih, dan buat kebaikan, perbaiki segala kerosakan, segala kemungkaran kena cegah. Dan aku pesan padamu, jangan ikut jalan-jalan orang yang melakukan kerosakan. Jangan bersama dengan mereka. Asingkan diri daripada mereka. Ini pesan Nabi Musa. Bani Israel ni pula, tuan-tuan, dia tak takut mana dengan Nabi Harun ni. Dia takut dengan Nabi Musa saja. Jadi Nabi Musa pergi munajat di Tur Sina untuk bertemu dengan Allah, bercakap dengan Allah, dan Allah kurniakan kitab Taurat. Dalam tempoh Nabi Musa pergi munajat tu, jadi Bani, kita mengaji ayat sebelum ni tuan-tuan, Bani Israel ni buat hal. Dia buat hal sokmo, pasese. Ada pula yang reka ajaran baru, As-Samiri, yang buat lembu. Lembu tu ada bunyi pula tuan-tuan. Jadi ni nak cerita, adakah Nabi Harun berdiam diri bila melihat kemungkaran yang membawa kepada kesyirikan? Jawabnya tidak. Nabi Harun melaksanakan tugas dia. Ni nak cerita. Cuma Nabi Musa AS marah sangat dia ketika itu. Akhirnya dia marah Nabi Harun, sehinggalah Nabi Harun menyatakan keuzurannya. Ada alasannya. Dia dah buat kerja tapi dah degil juga. Barulah Nabi Musa reda. Ini ayat ni nak cerita ya. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Dan sesungguhnya telah berkata sini maksudnya Nabi Harun telah melarang, Nabi Harun telah memberi nasihat. Maknanya dia dah buat tugas, dia bukan diam. Nabi Harun telah menasihatkan kaumnya. Dia dah larang. Ni Allah cerita Nabi Harun telah larang kaum dia jangan sembah berhala ni. Bukan dia yang cipta kita, kita yang cipta dia. Pasal apa kita kena sembah dia? Jadi Nabi Harun memainkan peranan. Min qablu, sebelum kepulangan Nabi Musa alaihissalam. Jadi sepanjang-panjang lebih kurang 40 hari itu, tuan-tuan, Nabi Harun memainkan peranan sebagai seorang Nabi, iaitu memberi inzar, amaran, memberi peringatan kepada kaum dia. Apa Nabi Harun kata? Ya qaumi innama futintum bih. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan.
Ini fitnah besar. Apa yang Samiri buat tu, dia suruh kita sembah, ini fitnah, ini syirik, ini tak betul. Jangan terpedaya dengan ajakannya. Jadi Nabi Harun buat kerja kan? Dan mengikut riwayat sampai ke tahap Nabi Harun nak kena bunuh. Ni Nabi Bani Israel ni tuan-tuan, sejarah dia membuktikan memang dia bunuh Nabi dia sendiri. Ni Bani Israel yang dikenali hari ini sebagai bangsa Yahudi. Yahudi memang betul lah tuan-tuan. Perjanjian 25 Ogos, Binyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dia tanda tangani setuju dengan permintaan-permintaan daripada Hamas. Antaranya buka pintu sepadan Rafah. Tak buka-buka sampai sekarang. Payah pula nak masuk tuan-tuan. Dia lebong. Orang Terengganu kata lebong. Orang Yahudi dia ya. Jadi kata Nabi Harun, wahai kaumku, jangan kamu letakkan diri kamu dalam fitnah. Jangan syirikkan Allah. Wa inna rabbakumur rahman. Sembahlah Allah yang Maha Rahman. Rabbakum, Tuhan kamu yang sebenar ialah Allah, bukan patung ni. Boleh tuan-tuan kita pergi jumpa Hindu cakap gitu. Kita pakat cakap kali ni. Tapi jangan terus pergi ke Batu Cave, bahaya. Jiran-jiran kita ada, kita sebut, kita cakap cara elok, sikit-sikit, bermula dengan sikit-sikit kalau boleh lah. Batu lama, kadang-kadang makan tahun, kadang-kadang makan bulan, kadang-kadang sampai bila-bila dia tak ikut kita. Dia hanggut. Bila tentu hidayah kerja Allah Tuhan. Yang menentukan syurga neraka kerja Allah. Kerja kita sampai. Alhamdulillah agama rasmi kita Malaysia ni agama Islam. Setakat ni dalam TV ke, dalam tulisan ke, mana kita boleh menyebarkan agama Islam. Dan tak dibenarkan dalam akta negeri-negeri, tak dibenarkan agama lain disebarkan. Tiba-tiba hak Sarawak ni, dia sebut, saya tengok dia punya ucapan tuan-tuan. Dia kata agama rasmi hanya di Semenanjung. Agama Islam, agama rasmi hanya di Semenanjung. Sabah Sarawak, Islam bukan agama rasmi. Ini main mana kita tak tahu. Saya tidak peguam, tuan-tuan cuba tengok semula dia punya tu. Bagi modal kepada ahli parlimen kita untuk membahaskan. Baik. Tuan-tuan tengok ayat ini. Bagaimana Nabi Harun begitu lembut dalam memujuk kaum dia supaya jangan sesat. Pertama, Nabi Harun melarang mereka menyembah berhala yang dicipta oleh As-Samiri. Dengan Nabi Harun menyebut, innama futintum bih. Sesungguhnya kamu hanya diperdaya, difitnah dengan penyembahan ini. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Harun ajak mereka supaya mengenal Allah. Siapa Allah? Wa inna rabbakumur rahman. Allah itu ialah Rabbakumur Rahman. Tuhan kamu yang Maha Pemurah. Dia yang bagi rezeki pada kamu, dia yang bagi sihat pada kamu, dia yang bagi segala-galanya pada kamu. Itulah Tuhan kamu. Itulah yang layak kamu sembah. Kena kenal Allah. Kenal Allah baru sembah Allah. Nabi Harun ni dia begitu, dia ajak kaum dia. Yang ketiga, Nabi Harun mengajak kaumnya supaya mengenali nubuah, kenabian. Aku ni nabi, fattabi'uni, ikut aku. Sebagaimana kamu ikut Nabi Musa, aku juga nabi, kamu kena ikut aku. Ni dua. Yang ketiga, Nabi Harun ajak mereka kepada syariat Islam. Di hujung Nabi Harun kata, wa ati'u amri. Bukan sekadar ikut aku, tapi kena taat arahan aku. Taat arahan aku itu membawa kepada syariat. Dalam syariat Islam tuan-tuan, taat arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syariat. Taat kepada arahan Rasulullah. Dalam ayat ini
Inna rabbakumur rahman, disebut inna rabbakumur rahman, sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu ialah Allah yang Maha Rahman. Dia membawa kepada dua tazkirah, dua peringatan kepada kaum Bani Israel ketika itu. Yang pertama, nak ingatkan Bani Israel tentang pentadbiran Allah, rububiyatillah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkuasa ni Allah, bukan patung tu. Yang kedua, bila disebut inna rabbakumur rahman, dia nak ingatkan bahawa kamu wahai Bani Israel kena ingat rahmat Allah yang banyak terhadap kamu. Kamu selamat daripada Fir'aun, rahmat daripada Allah. Kamu tak lemas dalam laut, walaupun laut itu menggunung tinggi, menjadi jalan, menjadi gunung tinggi, tapi dia tidak hempap kamu. Itu rahmat daripada Allah. Kamu tersesat di padang tih, lapar, dahaga, Allah turunkan rezeki yang sudah masak daripada langit. Kamu derhakakan Allah, Allah terima taubat kamu. Itu rahmat daripada Allah. Jadi bila Nabi Harun menyebut inna rabbakumur rahman, dia tak sebut sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah, tetapi dia sebut sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang Maha Rahman. Dia nak bagi ingat bahawa banyaknya rahmat Allah yang Allah dah bagi, tak sepatutnya kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah Nabi Harun min qablu, sebelum kepulangan Nabi Musa alaihissalam. Bukan sekali dua, sepanjang-panjang sebelum pulangnya Nabi Musa, Nabi Harun melakukan peranan dakwah ini, tuan-tuan. Tapi apa yang jawapan yang Nabi Harun dapat? Dijawab oleh Bani Israel, qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Bani Israel ni, tuan-tuan, mengikut sebahagian ulama mengatakan yang bersama dengan Nabi Harun 12,000. Selebihnya puluhan ribu, selebihnya bersama Samiri, kekal dalam penyembahan berhala, tak nak ikut Nabi Harun. Mereka jawab, lan nabraha, kami sekali-kali tidak akan meninggalkan penyembahan berhala ni, kami beriktikaf kepadanya. Oh, iktikaf, tuan-tuan, tak nak tinggal penyembahan berhala ni. Sehingga bila? Sehingga Nabi Musa balik, kami nak dengar sendiri daripada Nabi Musa. Setakatmu bagi tahu, kami tak pakai. Sebab Samiri ni pandai juga, dia kata. Ayat sebelum ni, tuan-tuan, bila dia cipta lembu sebagai Tuhan, dia kata hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Dia kata inilah sebenarnya Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Sebenarnya Musa terlupa nak bagi tahu kamu. Oh, pandai dia, Samiri. Ya. Jadi Bani Israel pun bengong juga waktu tu, tuan-tuan. Jadi dia kata kami tak dengar, kami tak percaya kata kamu. Padahal yang kata tu Nabi Harun, Nabi. Jadi dia jawab lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami takkan, lan ni makna kami sekali-kali takkan meninggalkan penyembahan berhala ni. Bukan dia kata, tengoklah kami akan fikir. Tak. Mereka terus jawab dengan yakin. Selagi Nabi Musa tak balik, kami tak dengar sendiri daripada kata Nabi Musa, kami tak akan ikut cakap kamu. Kami takkan tinggal penyembahan berhala ni. Oh, tuan-tuan. Jadi bukan senang nak ubah hati orang ni, tuan. Hati orang bukan senang nak ubah. Kita sampaikan boleh lah. Dia nak ikut tak ikut boleh tentu, tuan. Ni hati manusia keras. Baik. Ringkas ceritanya, tuan-tuan, selepas 40 hari baliklah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dia balik ke perkampungan dia, tuan-tuan, dia dah dengar dah bunyi suara orang menyembah berhala ni. Terus Nabi Musa berkata kepada 70 orang yang ikut Nabi Musa ke Bukit Tursina, dia kata inilah suara fitnah. Masa tu belum jumpa Nabi Harun lagi. Selepas
Nabi Musa menyaksikan sendiri bagaimana kaum dia tersesat begitu jauh, kufurkan Allah, syirikkan Allah, menyembah berhala. Selepas baru lama mana baru tinggal, baru 40 hari tinggal tu, dah sesat begitu teruk, menyembah berhala. Nabi Harun Nabi Musa berjumpa Nabi Harun, dia nak marah Nabi Harun. Dia tak tanya lagi apa alasan Nabi Harun, terus dia marah. Terus dia kata kepada Harun, "Ya Harun." Kata Nabi, qala ya Harun, wahai Nabi Harun, "Ma mana'aka id ra'aitahum dhallu alla tattabi'ani afa asaita amri." Asalnya alla tattabi'ani, tapi bahasa Arab dia buang ya, alla tattabi'ani afa asaita amri. Kalau payah nak sebut alla tattabi'an afa asaita amri, maka senang sebut. Kalau baca terus tu susah sikit. Alla tattabi'ani afa asaita amri, takut belit lidah. Tuan-tuan, ya Harun, wahai Harun. Nabi Musa lepas tu dia balik, dia jumpa Nabi Harun. Wahai Harun, apa ni? Ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Apa sebab yang menghalang kamu? Kamu tak tinggal. Nabi Harun ni tuan-tuan, berlakunya penyembahan berhala, namun Nabi Harun dia masih duduk di kampung tu. Dia tidak meninggalkan kampung. Dia menyampaikan dakwah, bukan duduk saja. Nabi Musa pula, dia balik, dia kata, wahai Harun, ma mana'aka alla tattabi', ma mana'aka, apa yang menegah kamu pertama daripada ikut aku pergi. Kedah kamu tengok mereka ni sesat, kamu pergilah ke Bukit Tursina bersama aku. Satu. Yang kedua ditafsirkan oleh ulama, ma mana'aka, apakah sebab yang menyebabkan kamu tak ikut cara aku. Cara Nabi Musa ni dia tegas sikit, silap sikit dia jekah lalu, dia marah lalu. Oh ni Nabi Musa. Orang ni tak sama tuan-tuan. Alla tattab ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an. Bila kamu lihat mereka ni dah sesat, dah nyembah berhala, dah salah, kenapa kamu tak tegas? Tak marah mereka, tak dakwah mereka? Nabi Musa ni pasal dia marah berdoa tuan-tuan, sampai macam tu dia kata kepada Nabi Harun alaihissalam. Ni ya. Kenapa kamu biarkan mereka ini di dalam fitnah? Mereka terpedaya menyembah berhala ini. Kata Nabi Musa kepada Nabi Harun dalam keadaan marah ya. Afa asaita amri? Nabi Musa tanya, wahai Harun, afa asaita amri? Adakah kamu mengingkari suruhan aku? Kan apa suruhan Nabi Musa? Kamu jadi ganti aku, islah masyarakat, dan jangan ikut jalan orang yang sesat. Tegur mereka kalau mereka buat kemungkaran. Kamu tak tegur ke? Nabi Musa ni tanya dalam keadaan marah. Tuan-tuan, Nabi Musa gagah tuan. Allah. Batu orang 10 orang tak boleh angkat, dia seorang je boleh angkat tuan-tuan. Gagah ni, gamuknya zaman tuan-tuan, zaman tuan-tuan pergi tengok piramid kan batu besar-besar. Orang dulu gagah tuan-tuan. Piramid tu batu bukan bata macam kita tu, kita duk ikat bata. Ringan je bata tu tuan-tuan. Orang dulu bukan ikat bata, ikat batu. Besar-besar tuan-tuan. Buat piramid. Kita fikir lagu mana? Dulu kat mana ada JCB. Tak ada berdoza tuan-tuan. Lagu mana? Orang dulu gagahnya dia kat berapa orang, wallahu alam. Dia buat tinggi pula tu. Kita cuba nak buat di Sunway Lagoon. Sunway Lagoon tu adalah gambar singa sikit tu. Tu pun bata, simen. Ni dulu tak ada lah. Dulu batu. Gagah Nabi Musa ni. Ya. Jadi
Nabi Musa ni dia sebenarnya dia tanya Nabi Harun, pasal apa kamu biar? Pasal apa kamu tak larang? Pasal nak marah sangat ni? Padahal Nabi Harun ada alasan. Dia tak tanya, apa alasan kamu? Dia tak tanya hak tu dulu. Dia terus marah. Ni Nabi, pasal apa? Dia adik-beradik, tak apa. Dia adik-beradik. Adik-beradik dia panggil. Jadi adik-beradik ni ada masa boleh marah kan? Ni. Lalu Nabi Harun jawab sebagai alasan dia. Nak beritahu yang sebenarnya, aku dah dakwah mereka, aku dah nasihat. Baru Nabi Harun jelaskan. Nabi Harun dia biar dulu. Waktu Nabi Musa duk marah tu dia biar. Macam kita nak habis dah. Habis dah tu, kita mau beritahu. Nabi Harun ni orang lembut sikit tuan-tuan. Tapi petah bercakap. Jadi Nabi Harun selepas Nabi Musa tanya, afa asaita amri, adakah kamu mengingkari arahan aku? Nabi Harun kata, ya bana umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku, wahai anak mak aku. Gitu. Sebenarnya Nabi Harun disebut nama mak tu supaya reda sikit kemarahan Nabi Musa tu. Ya bana umma, ya bana ummi asalnya. Wahai putera ibuku. Sebenarnya bukan maksud mereka ini satu ibu lain ayah. Nabi Musa, Nabi Harun, akhus syakik dia panggil. Satu ibu, satu ayah. Adik-beradik. Ya bana umma, wahai anak ibuku. Ulama mengatakan, kenapa Nabi Harun mengatakan begitu? Supaya reda sikit kemarahan Nabi Musa alaihissalam. Ya bana ummah, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Janganlah kamu tarik kepala janggut aku dan kepala aku. Mengikut riwayat tuan-tuan disebut Nabi Musa ni seolah dia pegang tangan kanan pegang kepala rambut ni, tangan kiri pegang janggut ni. Maknanya Nabi ada janggut kan? Mana tak ada janggut kena simpan janggut mana? Pegang janggut kan? Abang tak payah simpan janggut lah, geli kata isteri dia. Tak ada lah tuan-tuan, mula-mula je geli, lepas tu tak geli dah insya-Allah. Tak percaya tuan-tuan try ya. Kehaibatan lelaki duduk pada janggut tu. Mana tak janggut? Baik. Tuan-tuan, Nabi Musa marah tak marahnya? Dia pegang janggut dengan kepala ni, dia tarik. Akhaza ya'khuzu ni makna mengambil. Di sini yajuru. Yang ni Nabi Musa ni dia tarik kepala, ni rambut di kepala dan tarik janggut. Marahnya dia kepada Nabi Harun. Tapi Nabi Harun bukan kata dia tepih begitu. Dia hormat kepada Nabi Musa sebagai Rasul. Nabi Harun hanya menyambung risalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi untuk memujuk hati Nabi Harun yang tengah marah ni, Nabi Musa yang tengah marah ni, Nabi Harun kata, ya bana umma, wahai anak ibuku, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Tolonglah jangan tarik kepala aku, jangan tarik janggut aku. Apa sebab aku masih tinggal di kampung ini? Satu, adakah aku senyap saja, tidak buat kerja dakwah, tidak larang mereka? Jawabnya, aku telah lakukan. Nabi Harun jelaskan. Kemudian aku masih berada di sini pasal apa? Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israel wa lam tarqub qawli. Ini alasannya. Inni khasyitu, aku bimbang wahai Nabi Musa, sekiranya aku tinggalkan mereka, aku bersama dengan 12,000 tadi tinggalkan, lock mereka ni, biar mereka ini dalam keadaan menyembah berhala, nescaya Bani Israel akan berpecah. Ini waktu itu bila aku tinggalkan mereka, Bani Israel akan berpecah.
ataupun Bani Israel akan berbunuh-bunuh sesama sendiri, nanti kamu balik, kamu akan kata farraqta baina Bani Israel. Aku bimbang, kamu akan kata, kamu akan tuduh akulah yang menyebabkan berpecah belahnya Bani Israel, walam tarqub qawli, dan kamu akan kata bahawa aku tidak mengambil berat tentang amanah yang Nabi Musa tinggalkan. Ini alasan Nabi Harun kenapa dia tidak meninggalkan kaum itu. Dia sanggup duduk bersama lagi walaupun mereka tak dengar kata. Inni khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israel wa lam tarqub qawli. Dalam ayat yang lain tuan-tuan disebut Nabi Harun bagi alasan lagi, innal qaumastad'afuni wa kadu yaqtulunani. Surah A'raf ayat 150. Nabi Harun ni dia kata, wahai Nabi Musa, sebenarnya kaum kita ni dia melemahkan aku, menganggap aku ni lemah, mereka tak pakai kata-kata aku. Aku dah larang dah, aku dah bagi tahu dah, tapi mereka kira aku ni lemah. Dan mereka hampir-hampir nak bunuh aku, wahai Nabi Musa. Sampai tahap tu dia panggil dakwah yang dilakukan oleh Nabi Harun AS. Nabi Musa puas hati dengan penjelasan Nabi Harun. Lalu dia berpaling jumpa dengan Samiri. Samiri ni takut dengan Nabi Musa, tuan-tuan. Dia tanya Samiri, apa alasan kamu pula? Nabi Harun aku dah tanya. Aku puas hati dengan alasan dia. Macam mana boleh berlaku penyelewengan ini? Lalu Nabi Musa tanya Samiri, qala fama khatbuka ya Samiri? Kamu macam mana pula wahai Samiri? Pasal apa yang kamu cipta lembu ni dan kamu ajak orang untuk menyembah lembu? Kan aku dah ajar dah supaya sembah Allah, bukan sembah lembu. Apa alasan kamu? Samiri pun jawab, qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Kata Samiri, aku tengok apa yang orang lain tak boleh tengok. Hebat dia. Mengikut riwayat Samiri ni, dia tengok apa ni, dia kata dia nampak Jibril. Wallahu a'lam tuan, Samiri dia. Kok syaitan barangkali tuan. Dia kata dia nampak Jibril waktu Jibril datang untuk menghancurkan Firaun. Jadi dia kata Jibril, dia kata ke Nabi Musa, Jibril menaiki kuda. Kuda tu aku nampak, dia kata, setiap kali dia pijak sesuatu yang kering, rumput kering, rumput kering, pasir kering, setiap kali dia pijak pasir ataupun rumput itu menjadi hijau. Jadi sesuatu yang mati yang dipijak oleh tapak kuda yang dinaiki oleh Jibril menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi pasir yang dipijak oleh kuda tu aku ambil, pasir tu aku campak kepada lembu yang dibuat daripada emas ni, maka timbullah bunyi. Lembu menjadi hidup, lalu dia bagi tahu kepada Bani Israel, itu aku lihat apa yang kamu tak lihat, jadi lembu terjadi hidup. Ini alasan yang diberi oleh Samiri. Dia kata basurtu bima lam yabsuru bi. Aku tahu dan aku telah lihat apa yang orang lain tak boleh lihat. Kata Samiri. Maka faqabattu qabdatan min athari rasul. Maka aku genggam satu genggam daripada kesan Rasul. Rasul di situ ialah utusan Allah, yakni malaikat. Malaikat Jibril itu yang datang, kesan pijakan dia ke atas pasir itu, kesan tu aku ambil. Yang orang lain tak boleh lihat, dia kata. Ni dakwaan Samiri. Dia kata begitu, ya. Lalu dia kata wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah yang menyebabkan aku dihasut oleh nafsuku, dia kata. Maka menyebabkan aku yakin bahawa ini satu keajaiban yang Allah bagi pada aku. Jadi aku pun reka lembu untuk disembah. Sebenarnya
Depan Nabi Musa dia mengaku ini semua adalah dorongan nafsuku. Ngaku salah. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Semua aku buat ini kerana nafsu. Sebab tu nafsu ni bahaya. Nak bendung nafsu, nafsu mesti dibendung tuan-tuan. Dengan zikir, dengan duduk majlis ilmu, dengan kurang makan, dengan bangun malam, ni semua perlu kepada mujahadah nafsu. Bila Nabi Musa dengar begitu tuan-tuan, Nabi Musa terus jatuh hukum. Salah apa yang dibuat oleh oleh Samiri ni. Kata Nabi Musa, "Fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas." Kamu keluar daripada kampung ini. Tak boleh duduk sini. Ini hukuman. Sebab ni dia menyesatkan orang. Bukan sekadar dia sesat, dia sesatkan orang lain. Kata Nabi Musa, "Fazhab." Keluar kamu daripada kampung ini, pergilah. Fa innalaka fil hayati, kamu hidup atas dunia ni hanya satu saja yang kamu akan sebut, la misas. La misas ni maksudnya jangan kamu sentuh orang, orang pun tak sentuh kamu. Maksudnya tuan-tuan, dilarang orang lain untuk bergaul dengan dia, dia pun tak dibenarkan bergaul dengan orang lain. Ini hukuman dia. Nabi Musa hambat dia keluar daripada perkampungan itu, keluar daripada kampung, dan tak dibenarkan siapa-siapa untuk bercakap dengan dia. Dia pun tak boleh bercakap dengan siapa-siapa. Bani Israel dengar arahan Nabi Musa ini, mereka takut. Nabi Musa AS. Jadi itu atas dunia. Akhirat esok, wa inna laka mau'idan lan tukhlafah. Akhirat esok kamu akan disiksa oleh Allah. Ini janji Allah. Kamu akan disiksa dan Allah takkan mungkiri janjinya. Siapa yang mengajak orang kepada syirik atau mengajak orang kepada kufur, tuan-tuan, dosanya takkan diampun oleh Allah. Dia akan diazab oleh Allah pada hari akhirat nanti. Ini hukuman yang Nabi Musa beri kepada Samiri di atas kesilapan besar yang dia lakukan. Lalu Nabi Musa kata, "Wanzur ila ilahaka alladhi dhalta alaihi akifah." Cuba kamu tengok lembu sebagai Tuhan kamu yang kamu beriktikaf, kamu sembah dia. Aku akan bakar dia, kata Nabi Musa. Lanuharriqannahu, aku akan bakar dia. Thumma lanansifannahu fil yammi nasbah. Kemudian kami akan hancurkannya, bakar sehingga lebur menjadi abu, kemudian akan dihanyutkan ke laut. Ni. Siapa Tuhan kamu yang sebenar? Kata Nabi Musa, "Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma." Tuhan kamu yang sebenar, wahai Samiri, wahai Bani Israel, ialah kita juga tuan-tuan, ialah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan Allah. Wasi'a kulla syai'in ilma, yang mana ilmunya luas meliputi segala-galanya. Jadi tuan-tuan, itu kisah sampai setakat itu dulu bagaimana Nabi Musa memberi hukuman kepada Samiri yang menyeleweng. Samiri bukan menyesal pun tuan-tuan. Dia berpegang dengan, dia keras. Dia rasa dia betul. Akhirnya Nabi Musa hambat dia. Ya. Ayat ini juga memberi pengajaran kepada kita. Pertama, Nabi Harun alaihissalam mengingkari perbuatan Samiri dan pengikut Samiri. Ini jelas. Jangan pula ada kata Nabi Harun berdiam dengan apa yang berlaku. Yang kedua, disebut 12,000 pengikut Nabi Harun yang tidak menyembah berhala ketika itu. Yang ketiga, berkata Imam Al-Qurtubi, tuan-tuan, kita tak boleh senyap dengan maksiat yang berlaku. Kita mesti melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar mengikut kemampuan kita. Amar ma'ruf nahi mungkar
Mana maksiat yang berlaku. Kalau maksiat kecil, anak kita tegur betul-betul. Kalau maksiat itu di kawasan kampung, kita pakat dengan orang kampung, macam mana nak cegah dia. Dia ramai-ramai, dia jadi kuat sikit. Berlaku contoh maksiat dalam rumah ke misalnya tuan-tuan, kita seorang tak go. Maka pakat dengan rukun tetangga, dengan orang kampung, kita pergi serbu. Ada judi ke apa, gitu. Itu dalam kawasan kampung kita. Tapi kalau maksiat dalam negara, yang anjur Menteri Pelancongan, contohlah tuan-tuan. Menteri yang anjur contoh. Lagu mana? Saya ingat Oktoberfest ni tuan-tuan. Dia asal dia di Pulau Pinang. Oktoberfest, kemudian dia nak melangkah ke Selangor. Kita tengok-tengok rupanya Menteri Pelancongan yang anjur, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak payahlah kita anjur pesta arak ni semata-mata nak dapatkan pulangan. Sebab industri pelancongan ini antara sumber banyak yang masuk ke dalam negara. Kita dah diberi kuasa sebagai Muslim. Janganlah anjur benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Non-Muslim, kita tak larang dia nak minum arak ni. Katanya agamanya membenarkan. Yang kita tak benarkan ialah diiklankan. Lah ni kan mudah, ada Facebook, ada diiklankan. Yang tu yang kita tak benar. Jadi kerajaan kita minta bertegas dalam isu ini. Ini tak. Ada menteri yang anjur. Sudah. Jadi kalau menteri yang anjur, contoh tuan-tuan, maksiat, macam mana cara nak tegah? Sedangkan kita mengaji, menegah kemungkaran itu wajib. Tak boleh senyap. Menyuruh kepada yang ma'ruf wajib, mencegah tu wajib. Jadi kalau yang lakukan itu pihak kerajaan sendiri, contoh, macam mana nak cegah dia? Cegah dia dengan undilah, itu saja kan. Masuk itu makna cegah kan. Saya bukan cakap politik, itu makna cegah. Tuan-tuan tengok bagaimana Nabi ulama menghuraikan hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang lihat mungkar, maka dia hendaklah ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan ni, kalau mungkar itu terlalu besar, kena ubah dengan kuasa. Orang yang kita beri amanah itu, dia yang menyemarakkan maksiat contohnya. Maka akan datang dalam sistem demokrasi 4 tahun atau 5 tahun akan datang, tuan-tuan dah tak boleh dah beri amanah pada dia untuk memegang jawatan tersebut. Kalau bagi juga, dia ada saham dosa kepada kita. Ini yang disebut saham dosa, dia panggil. Itu cara cegah kemungkaran tu. Sebab iman yang paling rendah ialah benci dalam hati. Benci dalam hati ni tak sokonglah, itu saja. Jadi yang ni kena lihat tuan-tuan. Jadi kita sebagai orang Islam bukan melihat kepada keuntungan dunia semata-mata, kena lihat kepada keuntungan akhirat. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam kes Nabi Harun, Nabi Musa begitu marah dengan andaian mula-mula dia ingat Nabi Harun tak cegah. Tu yang dia marah. Tapi bila Nabi Harun beri alasan, sebenarnya dia dah lakukan pencegahan itu, kaum dia degil sangat. Maka terlepas. Jadi tuan-tuan, kita dah buat dah usaha, kita dah cegah, tapi berlaku juga, itu tak ada arah lah. Kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.